Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah kita cuba usahakan supaya kita boleh menceritakan satu topik yang paling popular. Saya menerima ni walaupun saya dah pernah buat 2 kali sebelum ni, tetapi topiknya mungkin dah setahun lepas atau 3 tahun pertama saya dah buat. Cuma perubahan ataupun orang panggil apa, evolusi cara kita melawan penyakit-penyakit seperti GERD, G-E-R-D, gastroesophagus reflux disease. Okay, so gastroesophagus reflux disease ni very common, terlalu kerap berlaku sehingga orang confuse. Ramai makcik-makcik kampung pun dah pandai sebut GERD, padahal GERD ni mungkin lain daripada gastric, lain daripada gastric ulcer, ataupun lain daripada masalah-masalah yang berkaitan dengan GIT, gastrointestinal tract ni. Memang ada speciality-nya, doktor-doktor pakar pun ada khas untuk gastro. Faham? Okey. So yang penting ialah kita cuba bagi basic supaya you dapat benteras kalau penyakit ni masih lagi belum serius. Sehingga kan kalau ada ulcer pun, maksudnya dah berlubang-lubang ke sikit-sikit, selagi mana dia belum berdarah, sebelum lagi you ada anemia, sebelum lagi you ada kesan-kesan seperti macam ni lah. Orang yang terlalu serius, saya habiskan yang serius dulu, dia selalunya letih, dia selalunya pucat, dia selalunya ada masalah-masalah yang berbeza sedikit. Contohnya kalau GERD, kita kena make sure yang paling ketara ialah kalau sampai dah masam bahagian bibir, lidah, rasa macam acidic, rasa macam ada metal, logam berat kat mulut-mulut ni, rasa payau semacam dan pedih kat bahagian leher, bahagian ni apa, esophagus kita ni kan, lorong-lorong sampai ke perut kita ni, itu memang confirm dipanggil GERD. Dan selalunya GERD ni orang kata lepas makan dia lebih serius sakitnya. Kalau gastrik, dia lepas makan dia rasa lega sedikit. Tapi ni semua dalam textbook. Setengah orang dia boleh bermula dengan gastrik dulu. Tahu tak, dia start off dengan gastrik sebab dia mula nak sphincter dia punya ikatan dia tu, okey, dia punya injap dia tu terbuka, dia jadi loose, jadi asid daripada dalam perut naik ke atas. Anda kena tahu esophagus kita alkaline, perut kita acidic, dan acidicnya bukan asid sikit-sikit, asid yang sampai 2.0, 2.5, 1.5. Berarti letak gigi relai, letak tangan you relai. Tak ada tulang-tulang semua, dia tak heran sebab dia nak kena cernakan protein, terutama sekali daging-daging yang berat-berat tu. Faham tak? Jadi bermasalah besarlah kalau kita ada masalah GERD sebab injap dia punya sphincter tu dah mula longgar, dan selalunya disebabkan oleh tak cukup asid pula dalam badan. Heran ya, orang selalu takutkan asid, tapi disebabkan asid tak cukup, ada masalah lah, sebab you makan ubat lebih ke, you berumur lebih ke, stres, ataupun makanan-makanan yang tak tentu waktu ke, kadang-kadang berterabur perut kita tu, maka kita boleh dapat GERD. Dan kadang-kadang orang boleh mula dapat gastrik dulu. Gastrik ni lebih kepada asid yang berlebihan di permukaan stomach you, ataupun sampaikan small intestine pun jaga baik-baik. Maka yang dipanggil sampai boleh berlubang pun. Bila berlubang-berlubang atau jadi ulcer, berkudir semua tu, sampai boleh pecah, sampai boleh berdarah, sampai boleh bocor. Bukan saja dapat leaky gut, tak leaky gut yang dipanggil intestine kita bocor tu, itu selalu menyebabkan banyak penyakit seperti autoimmune, penyakit-penyakit lain pula. Padahal asalnya daripada sakit mah aja. Mah tu bahasa Indonesia, okey. So sakit perut lah kan. Tapi rupa-rupanya bukan memulas saja, ada kembung, ada angin, ada apa lagi, ada sampai muntah, sampai loya pun. Of course, kadang-kadang orang sampai dapat cirit, lepas tu dia berhenti dapat constipation, dapat sembelit pula. Semua ni ada kaitan, dan sampai penghujungnya kita kena bicara pasal bakteria dalam usus kecil pun. Kalau dah rosak semua ni, dia pun terganggu. Bila dia terganggu, nanti saya cerita satu bahan makanan yang mana apabila dia terganggu boleh kita betulkan balik. Sebab kalau tak betulkan balik, dia bukan saja akan menjadi kronik penyakit you yang gastrik atau ulcer ni, atau GERD tu, tapi you juga akan jadi orang yang begitu sedih sekali. Sebab apa? Bakteria ni boleh menyebabkan you jadi murung pun.
Ada makanan yang boleh menaikkan balik bukan saja semangat dan hilangkan kemurungan jadi you lebih tenang, tetapi juga memperbaiki masalah yang dah lama tak sembuh ni. Saya tahu ramai daripada anda yang tadi feedback pada saya, doktor tolonglah malam ni saya nak cuba baik juga. InsyaAllah, dengan syarat perkataannya you kena yakin setiap penyakit tu ada ubatnya kecuali mati. Alright, nombor 1, ready? Tulis ya. Kita mulakan dengan yang biasa you dengar dulu, iaitu apple cider vinegar. Ramai orang dah biasa dengar, tapi ramai orang tak amalkan. Dia kata, saya nak pergi beli. Tak mahal pun. Tak payah nak pergi Google ke apa-apa. You pergi supermarket mana pun ada. Brand yang cap tangan ke cap apa tu, selalunya Bragg tu, very famous. Dah berpuluh, mungkin dah 100 tahun kot kat dunia ni. Dia jaga kualiti, jadi you ambil dengan yang ada ibu sekali. Saya ulang, dalam botol tu dia kena tulis with the mother. Okey, dia mother apple cider vinegar tu, mother vinegar dia, ibu cuka tu kena ada. Katakan you ada cuka yang daripada negara-negara kita ni, Timur Tengah ni, selalunya cuka apa? Cuka fig, buatin, cuka kurma pun boleh ya. Dengan syarat you ambil dalam 1-2 sudu teh cukup. Permulaan ni masuk 1 gelas air, minum sebelum makan. Saya ulang, minum sebelum makan. Kenapa? Kita nak tingkatkan asid supaya tidaklah begitu acidic, sebab apple cider vinegar ni daripada bahan-bahan buah-buahan kan, jadi dia tenang sikit, dia bukan asid yang sintetik, maka dia boleh membantu supaya injap tu tak longgar. Cukupkan you punya asid, nombor 1. So ini amalan yang bonus yang you dah cuba dulu. Saya cerita ni takut-takut ramai daripada anda dengar tapi tak buat. Dia tak boleh lah hari ni makan atau hari ni minum nak baik terus. Boleh lega, tapi kadang-kadang seminggu 2 baru nampak. Setengah orang tu sampai sebulan baru rasa. Itu dinamakan, orang panggil makanan tambahan 1. Tapi yang lebih cepat, dengar ni. Orang-orang Indonesia dah banyak tahu, orang Jepun pun tahu, iaitu dipanggil tajin. Tajin. Tajin ni ialah orang panggil macam buat bubur beras. Basically bubur beras lah, tapi cara dia buat tu, you kena buat macam bubur, tapi you kena setiap kali dia nak kering jadi nasi, you masuk air lah, berarti buat bubur lah, cuma bubur yang lebih air. Kenapa? You nak minum airnya. Boleh ingat? Okey, buat tak kira lah you ada GERD ke, you ada kalau ada GERD tu wajib apple cider vinegar tu, saya ulang, wajib you kena bagi acidic sikit perut you tu. Okey, tapi yang lain-lain tu, penyakit seperti gastrik ataupun ada ulcer, bagusnya saya kata apa tu, bahasa Jepun dia panggil tajin, ambil lebih kurang untuk 2-3 kali makan satu hari. Okey, you makan sebelah, dah faham ni, buat air bubur beras yang agak pekat sedikit, lepas tu you nak campur sikit, katakan nak bubur sikit garam ke, nak bubur lada sikit nak bagi sedap, atau nak bubur madu nak bagi manis sikit, tapi sebenarnya tak perlu pun, ambil pure or lagi bagus. So tajin ni, atau tajin bahasa Jepun ni, you tolong amalkan waktu perut kosong, terutama sekali bangun pagi. Saya ulang, pagi breakfast, orang yang sakit-sakit yang malam ni punya cerita, tolong masa perut kosong tu minum ni lebih kurang 1 cawan ataupun 1 mangkuk air yang pekat tu, air bubur nasi. Boleh? So make sure nasi tu pun tak yang, maksud saya apa jangan beracun pula. Nasi sekarang pun macam-macam ada kan, ada arsenik semua. Okey, yang penting ialah air bubur beras ni setengah jam sebelum you nak makan breakfast. Breakfast pun ikut D&D diet lah. Tak usahlah nak pergi balik dengan you punya roti canai belah pagi. Sekali-sekala tak apalah. Saya pun makan juga. Tetapi jangan lebih daripada 2 kali seminggu benda pelik-pelik. 5 hari lagi tu you disiplin sampai baik dulu perut you. Boleh? So tajin nombor 1, suam-suam no problem. Lepas setengah jam baru nak makan apa-apa pun. Tapi kita D&D diet ialah buah-buahan. Nombor 2, ready? Nombor 2 ialah air tepung sagu. You pergi cari tepung sagu, ambil lebih kurang 2 sudu ataupun sudu makan, 1 sudu besar cukup. Dalam 1 cawan juga you masukkan
lebih kurang 200 ml air yang mula-mula agak sejuk sikit, bukan air sejuk, air suhu biasa. Lepas tu you nak panaskan dia boleh, ataupun you minum dulu, lepas tu you minum air panas pun boleh. Soalnya janganlah bola peti dalam ais pula. Yang penting ialah you campur air lebih kurang 1 cawan, lebih kurang 150 ml, satu sudu besar tepung sagu. Tahu tepung sagu kan? Sagu rumbia tu. Okey. Lepas tu you minum macam tadi juga. Satu pilihan. You tak payah buat semua. Yang mana serasi you pakai terus. Nombor 2 pilihan, you boleh buat dengan tepung sagu. Okey. Nak bagi suam pun boleh. Saya kata tadi nak minum suhu bilik, tapi lepas tu you minum air panas dulu, lebih kurang setengah jam juga, perut kosong, lepas tu baru you makan benda lain. Satu lagi, tepung ubi kayu. Ambil tepung ubi kayu, buat air minuman juga. Okey, sama je macam tepung sagu, setengah orang serasi dengan tepung tapioka. Tahu tapioka? Ubi kayu, okay, dia ada jual kan tepung ubi kayu. Tengok yang kualiti sikit lah. Kalau ada pilihan tu minta yang organik lah kan. Okey, baik. Saya dah bagi 3. Dapat 3 ni? Anda sekalian? Buat tau, sebab penyakit ni memang sengsara. Saya tahu sangat-sangat lah. Family saya pun ramai yang kena ni. Okey. Sebab kenapa kena tu lain chapter pula. Okay, yang penting cara kita nak lawan dia dulu malam ni. Seterusnya nombor 4, kita makan ubi kentang. Makan. Ini bukan buat air. You kupas kulit ubi kentang yang agak sederhana saiz. Ubi kentang kalau boleh yang organik jugalah. Zaman sekarang ni kan. Sebab apa you nak gigit mentah. Berarti janganlah nak tokak pula. Tokak ni macam makan apple pun boleh, tetapi tak sopan lah kan. You potong je elok, potong nipis-nipis, buat macam ni lah chips tu, tapi mentah, betul-betul mentah. You makan terus, apa pun jangan ambil kentang yang warna hijau. Saya dah pernah cerita, itu boleh membawa banyak masalah. Jangan tempuh yang warna hijau, ambil yang dah masak. Maksudnya ubi kentang yang dah betul-betul biasa. Takut you terjumpa hijau, you curious, you nak tahu boleh nak rasa tak rasa, jangan tempuh. Yang bagusnya ialah you gigit, kunyah elok, ambil waktu elok, ambil masa, sebab dia karbohidrat kan, yang mentah, ada banyak fiber, bagus dalamnya, ada banyak mineral dan vitamin yang boleh membantu masalah yang 3 malam ni, GERD, gastrik ataupun ulcer. Boleh? Alright, nombor 4. Nombor 5 ialah, anda semua pernah dengar talbinah kan? Talbinah ni makanan sunnah. Rasulullah SAW memang favourite food dia. Cuma campuran yang kalau you pergi Google, malam ni kalau saya cerita, saya pun tak pandai sangat nak masak-masak ni, tapi saya tahu ingredient dia. Kalau ada susu, sebab kalau yang original tu dia masuk yogurt dengan dia masuk susu kan. Tapi kita kata kalau you tak dapat susu yang fitrah, maksudnya susu yang betul-betul organik, yang you bela sendiri kambing, yang you tak bagi makanan asing, tidak ada sintetik makanan, dia dilepas ke hutan balik belah pagi dan petang dia balik sendiri tu, susu tu boleh dipakai. Faham? Tapi kita susah nak cari susu tu. You ganti dengan apa? Siapa tahu cepat? Tulis. You tahu, saya dah bagi tahu. Antara pilihan susu gantian ialah apa? Susu bijirin, ataupun susu seperti almond milk kan, ada susu beras pun ada, susu dibuat daripada sunflower pun ada, susu dibuat di perah tu. Tapi yang paling bagus, saya lebih suka you letak susu yang digantikan dengan santan. Cuba you buat tengok. Yang ni pernah saya campur dengan santan, buat bubur dan sebagainya. Sedap lah. Yogurt tu kalau you betul-betul dapat organik, masuk juga betul. Tapi terserah pada you lah. Saya takut nanti bahan-bahan moden ni masuk balik. Kita dah lah disebabkan makanan moden ni lah menjadikan kita berpenyakit. You letak balik bahan yang sama, no point. Betul? Dan selalunya bila nak makan tu, bila you dah kacau dia sampai dia pekat kan, dia likat kan, you boleh campur clove. Masa mula-mula tadi pun dah boleh masuk halba, dah boleh masuk bay leaf. Yang penting ialah last kali nak makan,
you letak kurma, setengah orang letak sikit madu, tak ada masalah. Dan dia tabur sikit kacang almond ataupun dalam YouTube selalunya dia bubur kacang tanah. Saya tak galakkan you ambil kacang tanah. Ada sebab-sebab yang kalau kacang tu tak betul, dia bergabuk ataupun dah lusuh, dah ada mold, cendawan dia tu bahaya sangat. So ambil kacang almond atau kacang-kacang lain nak bagi penyedap sahaja. Makanlah semangkuk 2 kali sehari. Cantik. You cuba, selalunya kalau Rasulullah SAW pun dah dalam hadis mengatakan apabila you ambil talbinah ni yang diperbuat sebenarnya pun daripada gandum asal usulnya, dan gandum adalah salah satu yang sebenarnya no untuk orang yang ada masalah gastrik ataupun yang allergic kepada gandum ni, sebab dia ada gluten. Cuma ramai juga yang tak ada masalah. Orang Asia boleh ambil gandum, no problem. Kalau you ada sejarah yang tak boleh ambil gandum, jangan ambil gandum. Ambil apa? Ambil barley. Buat macam tarbinah juga, konsep you blend atau you kacau semua tu bagi cantik sampai dia halus. Tak payah halus sangat sebab tarbinah ni selalunya orang suka yang agak kasar-kasar sedikit. Yang penting ialah dia boleh meningkatkan happy hormone dari segi sains, dan Rasulullah SAW dah kata dah dia boleh menenangkan jiwa dan menghilangkan rasa kemurungan atau kesedihan, dan meningkatkan you punya, orang kata apa, jantung tu jadi lebih tenteram. So baguslah, immunity you pun meningkat. So saya ingat talbinah ni antara satu-satunya antara anda yang belum cuba lagi. Ramai belum cuba. Boleh cuba dulu, okey? Alright, so check. Kalau saya tak sempat cerita detail, banyak YouTube saya tengok banyak sangat dia punya cara nak buat dia, dengan syarat bahan tu kena berkualiti. Baik, nombor 6, saya tak pernah try yang ni. Anda tolong cari kalau ada. Dia panggil tepung teratai atau bahan daripada teratai ni kan. Bunga teratai, pokok teratai tu saya tak tahu macam mana dia proses. So siapa yang pernah tu tolong tulis kat sini kat mana nak cari tepung teratai. Yang ni saya dapat daripada kawasan Nusantara ni punya herbal, maksudnya pakar herbal. Dia kata pernah dia orang cuba bagi pesakit dia orang teratai, cantik dia punya impact. Kan saya dah bagi 6, kalau campur dengan apple cider vinegar dah 7. Dia cukup dulu malam ni. Cuma untuk saya, untuk mereka yang belum lagi kena secara serius, baru kacau sebulan 2 bulan sekali, dia nak, orang kata apa, lambat makan sikit ke, kalau rasa macam pedih, kalau you macam kadang-kadang kan saya makan ubat gout kan, kadang-kadang dia perlukan makan dulu makanan kan, after food kan. So saya tak malu cerita, sebab you pun dah tahu sejarah saya. Sebab tu saya buat RX Lite. Jadi saya bawa ke mana-mana pun, macam kat London ni saya tak perlu tunjuklah, dia dalam sachet. Macam buat cocoa drink, dia kan untuk menjaga dari segi kegemukan, supaya tak overweight, ataupun you malas nak siapkan makanan. Kalau travelling kan tak tahu kat mana nak beli makanan. Tapi kat London ni Masya Allah, makanan orang Melayu boleh tahan lah. You tak, orang kata apa, tak kempunan lah. Tapi saya masih bawa RX Lite. Malam-malam kita tak boleh keluar, kita gantikan dengan RX Lite. Cuma jangan makan terlalu dekat dengan nak tidur. Lagipun kita di diet lepas pukul 8 malam, kita tak galakkan you makan. Jangan makan malam juga untuk tujuan kita nak betulkan GERD, gastrik ataupun ulcer. Nombor seterusnya, jangan galakkan diri you makan terlalu banyak kali. Diorang kata makan kecil-kecil, sikit-sikit tapi banyak kali. No. Kalau you boleh tahan lagi lama, you punya gap lagi bagus. Lagi you boleh makan cuma 2 kali sehari, lagi bagus. Setengah orang kalau you boleh tahan sampai berpuasa, puasalah. Kita memang puasa malam, tapi puasa Isnin dengan Khamis tu antara terbaik untuk penyakit ni. Saya ulang, puasa adalah antara cara rawatan yang terbaik. Kalau you masih rasa pedih sikit-sikit, mulakan dengan air dulu, dan ambil air minuman ni dulu daripada nak fikir pasal makan. Faham? Sekali lagi 3 hari sebulan tu, hari putih tu pun sambung 3 hari tu. Tengok apa jadi.
sebab fasting is one of the best medicine. Dan bersyukurlah dan berdoalah sentiasa, sebab Tuhan yang bagi, Tuhan yang ambil balik. Betul? Balik pada penyakit gastrik tadi, saya lupa satu. Kalau buat apa yang saya cerita malam ni pun masih lagi tidak menghasilkan benda yang positif, yang you happy, tak ada nampak beza, you tolong ingatkan admin saya, minta RX20. Saya tak ingat number dia, kod saya banyak sangat herba-herba yang saya belajar kat hutan belum dulu, ingat tak kat Perak saya belajar tu. Yang ni jangan-jangan saya push, sebab kalau sakit sangat atau dah jumpa 10 bomo pun tak baik juga, baru saya bagi benda ni. Itu pun you kena pre-order, sebab you order baru saya buatkan formulanya. Faham? Sebab saya tak nak bagi benda yang kuat kalau you boleh handle dengan cara yang simple. Satu peninggalan tip petua yang hampir ke semua penyakit saya hafalkan untuk anda ingat ialah stres. Yang ni sebenarnya kalau selagi mana stres you tak hilang, saya cerita 20 makanan pun tak loot lah, tak jadi apa. So yang penting ialah check you may stress. Sebab itulah saya kata apa, supaya dunia anda bahagia dan akhirat kita syurga tanpa dihisap, lagi best. Sebab kita kena pandai let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?